Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa hal sedondong dua-dua ni? Hebat. Pasangan pengantin. Pasangan pengantin. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita minta maaf pada semua penonton-penonton kita. Agak lewat kita mula ni ada masalah problem, ada masalah teknikal. Ustazah, Ustaz. Sekarang siapa jadi host ni? Ustaz ke saya lah kan? Saya lah kan. Terima kasih kepada Ustazah Asma Harun, terima kasih pada yang berbagi Ustaz Tengku Fazli, Tengku Yahya. Terima kasih kepada mereka berdua tuan-tuan sebab sudi menerima jemputan daripada Pusat Pendidikan Al-Barakah untuk bersiaran di FB Live kita pada malam ni. Apapun kami minta maaf pada tuan-tuan kerana hampir setengah jam kita kelewatan untuk memulakan program kita pada malam ni kerana masalah teknikal yang baru settle saja tuan-tuan, bertungkus lumus daripada kedua-dua belah pihak untuk menyiapkan ataupun menyelesaikan masalah ini. Baik, jadi tuan-tuan, tajuk kita pada malam ini ialah menyebarkan kasih sayang bersama manusia, bersama dengan gandengan ahli panel kita yang selalu kita lihat di kaca-kaca TV, di media sosial, Ustazah Asma Harun dan suami tercintanya. Kan? Suami tercintanya Ustaz Tengku. Terima kasihlah. Baik, jadi soalan saya pada Ustaz Tengku dulu lah. Jangan marah. Jadi bila tengok Ustazah semua duduk ceramah, rata-rata semua orang tengok Ustazah tengok orang, TV tengok dia. Ambil gambar dia, jadi nak tanya daripada hati Ustaz Tengku lah. Apa perasaan gambar? Orang ramai nak tahu Ustaz. Masya-Allah. Soalan terbaik Cipu Mas pada malam ini, alhamdulillah. Pertama-tamanya setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin dia kita berada di sinilah pada malam ini. Dan setinggi-tinggi terima kasih kepada Tuan Guru Datuk Ustaz Kazim Elias. Segan pula nak berbicara sebenarnya ni. Sepatutnya kami jadi host. Tak apa, saya panggil. Saya memang dah macam mana pun cari Ustaz nak sebar dengan suami dia. Alhamdulillah dapat. Kita cuma nak dapat ilmu je. Berkaitan dengan soalan tu, memang Ustaz memang sangat-sangat jealous bila mana orang bergambar dengan Ustazah tak bergambar dengan saya. Terluah hati saya lah. Makcik-makcik pergi kedai, Ustazah nak bergambar dengan Ustazah. Kita rasa jealous, tak nak bergambar kita. Kadang pakcik-pakcik pula depan makcik tu, Ustazah, saya peminat Ustazah, saya nak bergambar dengan Ustazah. Wah, yang tu rasa sangat-sangat jealous Ustaz. Masa tu Ustazah semua tak panggil, abang main lah sekali. Dia tak buku pula. Mesti dia kena panggil juga saya. Dia sekarang memang akan panggil saya dan juga kita kami bergambar bertiga atau berempat lah dengan pasangan masing-masing. Memang itulah yang mengurangkan rasa cemburu tu. Ya, tapi okey lah kan. Tak ada cemburu buta kan. Tak ada cemburu buta. Asalkan semua orang gembira, kita pun memberi senyuman pada orang, insya-Allah. Betul. Baik, Ustazah Asma. Datuk, nak tanya Datuk Ustaz. Datuk pun banyak peminat di kalangan Cik Kia kan. Ambil gambar dengan Datuk. Macam mana orang rumah Datuk? Rumah dia pegang IC. IC saya dia pegang, tak bawa. Dia bagi IC je. Bagilah saya bantu. Jadi nak pergi daftar dekat mana-mana jabatan agama tak boleh lah. Ya, dia nak IC original. Itu rumah saya dia pegang IC. Kebetulan saya pula duk cari juga kan ubat untuk menyelesaikan masalah takut pada isteri. Setakat ni ubat tak ada lagi Ustazah. Masya-Allah. Sama-sama. Soalan saya pada Ustazah pergi mengajar sana sini waktu belum PKP dululah. Anak-anak Ustazah siapa jaga Ustazah? Macam malam ni. Macam malam ni lah kan. Malam ni Ustazah di mana ni? Di rumah? Di pejabat. Di studio. Studio. Buat lagi. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar.
A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terlebih dahulu ucapan terima kasih. Yang tu kan biar dekat sini. Tak, ni Instagram jadi jauh. Terlebih dahulu nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadil, Tuan Guru, Ustaz Datuk Kazim. Subhanallah, di atas jemputan yang sangat istimewa. Sebenarnya kamilah berterima kasih kepada Ustaz kerana sudi menjemput kami. Bukan Ustaz terima kasih pada kami kerana kami sudi terima jemputan Ustaz, tapi sebaliknya kami sangat rasa terharu, rasa teruja sebenarnya. Kami sangat segan dengan Al-Fadil Ustaz sebagai guru kami, Masya Allah, sebab kami belajar daripada Ustaz daripada muda lagi. Kan daripada saya kira daripada saya belajar di universiti lagi, Ustaz dah berdakwah lebih kurang 30 tahun, maksudnya daripada saya remaja sampailah fasa yang lama. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi terima kasih Ustaz daripada Al-Barakah, Masya Allah, Pusat Pendidikan Al-Barakah. Nanti kan kalau sempat nanti saya nak share juga dengan para pendengar sekalian pengalaman saya ke Al-Barakah. Dan Ustaz, pengalaman saya ke Al-Barakah tu saya bawa semangat tu dibawa ke tempat kami ni. Serius Ustaz, kami dapat sesuatu dalam perjalanan kami ziarah di Al-Barakah, dan bila saya pulang saya beri semangat tu kepada staff, kepada tim kita. Nanti kita akan share berkenaan dengan berkaitan dengan Al-Barakah tu. Okey, saya nak jawab soalan Ustaz. Masya Allah Ustaz, ramai ya sekarang kita adalah lebih kurang dalam hampir 4K. Lepas tu campur pula dekat di Instagram lebih kurang dalam 4K setengah lah lebih kurang. Terima kasih kepada semua yang hadir sama, Masya Allah. Okey, soalan Ustaz ialah, puan kan Ustaz? Lambat je nak jawab soalan tu. Tak apa, boleh rehat sikit. Saya dah dengar je. Masya Allah. Okey, macam malam ni, mana anak-anak kami 7 orang. Ada yang setahun lebih, ada baby lah, setahun lebih, ada 3 tahun kan, ada 7 tahun. Anak semua ada di rumah sekarang. Kami berdua di pejabat. Memang bila kita buat live, kita buat kuliah, kita ceramah, kami tak buat di rumah. Kami akan datang di pejabat dengan rumah jarak lebih kurang dalam 5 minit, tak jauh. Dan siapa yang jaga anak dekat rumah? Staff kami. Staff. Okey, staff kita ramai juga, staff lelaki, staff perempuan. Jadi staff ni dia dah pandai arrange. Staff, tim kita ni dah pandai arrange. Bila tahu ada ustazah ada kuliah, gabung dengan suami. Jadi diorang dah siap-siap siapa akan jaga anak ustazah di rumah. Jadi di sini pula ada 3 orang staff yang akan bertugas sampai kami habis. Kalau habis pukul 10.30 sampai pukul 11. Jadi yang tu kami dah tak fikir dah. Alhamdulillah tim sangat cekap, sangat prihatin. Diorang dah siap beritahu ustazah malam ni orang yang akan jaga anak ustazah siapa. Begitu juga kalau kami ada hujung minggu. Sebab kami tak ada maid yang jaga anak-anak kat rumah, tak ada. Jadi bila hujung minggu diorang tahu kalau ustazah dengan ustaz ada program kat mana-mana, diorang maklum dah jadual. PA dah maklum jadual saya, ke mana-mana mereka arrange sama-sama. Okey ustazah, hujung minggu ni yang akan jaga anak-anak ustazah bergilir, pagi siapa, petang siapa. Biasanya di kalangan staf perempuan lah. Jadi staf perempuan ni juga mereka bukan sekadar jaga, kadang mereka juga mengajar. Macam malam ni saya pesan, saya kata TV tak boleh buka malam ni ya. Jadi semua dengan buku. Lepas tu baby pun yang setahun lebih memang dia suka conteng, suka buku. Jadi bagi je buku, bagi je color, dia tak perlu TV apa. TV tu macam jaranglah kami sebab tak ada pun siaran Astro ke, siaran Enjoy. TV tu ada tapi siaran tak ada. Macam tu. Jadi anak kami tengok TV tapi TV tak ada siaran. Tapi kadang-kadang buka YouTube lah. Jadi kalau siang hari pula Ustaz, 5 orang anak kami bawa kat pejabat. Alhamdulillah pejabat kami ni agak besar. Kita sewa 7 lot Ustaz, tapi tempat Al-Barakah jauh lebih besar. Dan sebenarnya Ustaz, saya cerita terus saya Al-Barakah. Bila kami pergi ke Al-Barakah, saya doakan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, nanti PKP habis pergilah ziarah Al-Barakah di bawah Ustaz Kazim Ilyas. Bila kami pergi, kami tengok Ustaz kan bawa kami naik kereta.
Ustaz Ya. bawa kami berdua naik kereta sama dengan Ustaz dan Ustaz round Al-Barakah. Ya. Kemudian Al-Barakah ada satu pusat, kemudian ada juga berasingan. Masya Ya. Allah. Ada juga berasingan, lot-lot kedai yang berasingan. Bila kami naik kereta sama Ustaz, Ustaz tunjuk, okey Ustazah, ini tempat catering kita. Okey, ini tempat, maksudnya ada tempat kedai borong tu. Kan, Ya. asalnya Al-Barakah. Okey, lepas tu ini bahagian studio. Saya pun kata, subhanallah, Ustaz pun asing-asing. Masa tu Ustaz, kita cuma sewa 2 lot saja. Sebab kami sebersalah. Kita sewa 2 lot tapi asing-asing. Kan? Adakah kita nak buat satu kompleks setempat ataupun kita buat je lot walaupun asing? Bila kami pergi ke Al-Barakah, kami kata boleh je kita buat asing. Kita ambil contoh seperti Al-Barakah buat. Dan kami sewa 7 lot ni asing. 3 lot satu tempat. Lepas tu untuk pejabat ada 3 lot. Kemudian Dewan lot yang lain. Kemudian Klinik Al-Quran lot yang lain. Yang menariknya bila walaupun berbeza tapi kita pun nak tiru Al-Barakah. Al-Barakah dia buat warna kuning kan? Ustaz kan? Ya. Kuning. Betul kan? Jadi kami pun bahagian lot kami tu kami nak buat warna-warna yang sama. Orang tahu ini lot bahagian di bawah Sahabat Amal Care, di bawah Hijrah. Jadi apa yang menariknya bila kita buat bukan kompleks khas dan kita buat di lot kedai, kawasan ini jadi imarah, subhanallah. Jadi imarah bila kita buat majlis ilmu di kawasan kedai, kawasan shop lot. Lepas tu bila ada kuliah, kita pasang khemah, orang akan berhenti dalam kereta saja untuk dengar ceramah sebab kita pasang khemah di luar. Subhanallah, kadang-kadang kehadiran sebelum PKP hari tu dalam 1,000 orang tu biasa. Orang datang daripada jauh. Jadi masa tu kami fikir subhanallah, bagusnya selama ni kalau kuliah ataupun ceramah kita buat di masjid dalam tempat tertutup, orang tak nampak syiar tu. Tapi bila kita buat di satu shop lot, lepas tu pasang khemah untuk ceramah, kita nampak ramai yang berhenti jauh-jauh dalam kereta dengan keluarga dan ramai yang datang yang diorang nampak kenapa ramai-ramai ni? Oh rupanya dengar ceramah Ustaz. Jadi dan saya balik saya kata kaedah kita buat ni seperti Ustaz Kazim dan saya pun kata banyak perancangan saya yang saya dapat semangat daripada Ustaz. Bagaimana first kami bila sampai di Al-Barakah, masa tu kan borak dengan staf Ustaz kan. Mereka kata Ustaz Kazim ni seorang yang ini bukan nak muji Ustaz tak. Tapi itu semangat yang saya bawa dalam diri saya. Bila staf bagi tahu Ustaz Kazim orang yang tegas, kemudian bekerja 24 jam, tak kenal hujung minggu hari biasa, tak tidur malam, subhanallah. Masa tu Ustaz, saya rasa macam adakah kami ni sebab kami pun tengah dalam proses tu. Hujung minggu hari biasa tak ada beza, Sabtu Ahad bekerja, kemudian sampai malam begini-begini. Lepas tu bila kami jumpa, bila staf Ustaz cerita, Ustaz Kazim dia gini-gini, saya kata patutlah kan Al-Barakah boleh berkembang dengan begitu baik dengan kerana kesungguhan daripada Ustaz tu sendiri. Maksudnya memang kita tak boleh lari, tak boleh harap tim kuat, melainkan kita sendiri pun kena kuat, saling berkorban. Dan bila niat tu Ustaz, kita kata kita suami isteri, kita memang kena seria sekata, kena saling memahami, saling bersetuju, saling sepakat. Allah mudahkan urusan jaga anak. Sebab tu kalau orang tanya Ustazah, anak-anak macam mana? Anak kami 5 orang, kami akan bawa di pejabat, ada ruang khas, satu bilik untuk mereka belajar dan ada guru khas yang sanggup mengajar jaga anak kami masa kami buat kerja. Jadi guru ni duduk bersama dengan anak, namanya Ustazah Ain. Dialah yang bantu sesi pembelajaran anak kami secara online. Jadi 5 orang berbeza online. Jadi kami memang Ustazah Ain tu yang jaga semua. Bahkan dia juga yang jaga silibus, dia kata tak apa Ustazah fokus kerja Ustazah. Ustaz pun, suami pun fokus. Kami kadang jumpa waktu rehat, waktu sekejap anak ada nak mengadu tapi kami sama. 2 orang tu hantar kepada pengasuh. Maksudnya di sini subhanallah, saya yakin dan percaya apabila kita benar-benar membenarkan niat kita kata nak buat kerja agama Allah, kita nak sekian-sekian. Ustaz, bukan tak ada orang yang mengata pada saya. Ada yang cakap depan pun ada. Ada yang cakap depan dia kata Ustazah, saya tengok Ustazah pergi sana, pergi sini. Kan?
Ustazah tak menjalankan tanggungjawab sebagai isteri. Ustazah abaikan hak sebagai seorang suami. Lepas tu ada yang cakap, Ustazah esok-esok kalau anak Ustazah rosak, anak Ustazah tak menjadi, Ustazah menyesal. Ustazah sibuk nak baikkan orang, anak Ustazah nanti kalau rosak sebab Ustazah abaikan, Ustazah tanggunglah. Ada orang cakap depan saya Ustaz, ada yang cakap belakang, ada yang mesej kata saya nampak Ustazah ni bukan ibu yang boleh dicontohi, selalu tinggalkan anak, selalu abaikan anak. Allahu Akbar Ustaz, bukan tak terhiri saya kata saya serahkan bab pendidikan anak, jaga anak ni kepada Allah, tapi saya usaha sedaya upaya. Kalaulah saya kurang masa dengan anak, tapi saya pastikan bila ada masa dengan anak adalah waktu yang berkualiti. Kami bina waktu berkualiti tu bukan dengan perkara yang kosong. Maksudnya bila ada waktu bersama manfaatkan sungguh-sungguh. Saya takkan tengok telefon, saya takkan buat perkara lain depan anak-anak. Memang fokus untuk anak-anak. Begitulah Ustaz. Minta maaf jawab panjang. Masya Allah. Pasal ramai yang tanya, ramai yang nak tahu tu Ustaz. Macam mana Ustaz dengan Ustazah dengan anak-anak sampai dengan kerja yang begitu banyak dengan sahabat Amal Care lagi. Jadi saya nak tanya pada Ustaz Tengku, macam mana dengan sahabat kita, sahabat Amal Care ni? Setakat mana yang telah dibuat, apa yang telah dibuat dan pengalaman yang paling manis sekali ya menjalankan kerja-kerja dakwah, kerja-kerja kebajikan bersama dengan tim sahabat ni. Boleh cerita tak? Kok ada cerita pengalaman yang mengguris hati ke, yang betul-betul yang bila kita bagi bantuan ke, bagi sumbangan ke, apa yang paling dapat sekali ingatan yang tak dapat dilupakan? Boleh? Masya Allah. Okey, terima kasih Ustaz atas persoalan tu. Alhamdulillah kita bersama dengan sahabat Amal Care ni lebih kurang dalam 8 bulan sejak daripada Mac ataupun Februari, hujung Februari tahun lepas. Alhamdulillah. Setahun. Hampir setahun. Jadi banyak telah kita kenal dan juga telah kita bantu melalui sumbangan orang ramai, dan paling kita ingat sekali lah peristiwa banjir di Raub tempoh hari lah. Bila mana pengalaman terlalu banyak orang yang bersedih hati dengan kehilangan barang-barang rumah, malah ada yang hilang rumah ketika kejadian banjir tu. Tetapi yang paling mengguris hati bila mana bercakap dengan mereka, ada perkataan yang cukup menguatkan, iaitu redha dengan ketentuan Tuhan, dan mereka yakin dengan ada hikmah semua terhadap yang berlaku tu. Dan Alhamdulillah kami dengan sahabat Amal Care ni telah membantu sebahagian daripada mereka dengan pembinaan rumah yang rosak. Alhamdulillah telah kita berjaya bina rumah Encik Faizal yang rosak bahagian dapur, Alhamdulillah dibaiki bersama dengan lantai dan sebagainya. Kemudian dalam proses sekarang lagi, insyaAllah minggu depan kami akan ke Raub lagi untuk program susulan lah. Kemudian bila mana membantu mereka melalui gerobak prihatin kami, bila mana terkesan dengan PKP ni, datang mereka yang sangat-sangat terjejas dengan pendapatan, terutamanya suami-suami datang dan berlindangan air mata untuk mendapatkan sedikit keperluan dapur. Jadi kita rasa sangat gerobak prihatin tu di mana Ustaz? Di depan galeri Ustazah Asma Harun, di corner lot kami. Kami letak di depan kedai. Setiap hari lebih kurang 50 hingga 100 orang akan datang, termasuk non-Muslim. Dan minggu lepas kita dapati satu live Ustazah tu, seorang non-Muslim telah pun mengucap syahadah ketika live tu. Sebab dia lihat dengan kesungguhan kita untuk mengajak dia kembali kepada Islam, dan dia sendiri dah ada background tu tapi dah lupa lama dah, daripada kecil dulu pandai mengaji Al-Quran. Tiba-tiba datang kekuatan tu, masa kalau boleh tengok balik live tu, dia mengucap syahadah. Alhamdulillah, itulah benda yang detik-detik yang terharu jugalah untuk dikongsikan sepanjang kita melibatkan diri dalam sahabat Amal Care. Dan Alhamdulillah telah banyak sumbangan kita serahkan kepada Sabah dan Sarawak dan juga seluruh Malaysia, Alhamdulillah. Dan nanti, daripada itu Ustaz boleh bagi tahu macam mana sahabat-sahabat kita di luar boleh bagi sumbangan juga, bagi bantuan untuk disumbangkan. Nanti nombor akaun ke apa ke Ustaz? Ini kita sumbang pada Abarakah. Ramai yang nak tanya ni, nanti Ustaz tolong share. Okey, Ustaz, saya sebenarnya kan nak mengajak sahabat-sahabat semua menyumbang kepada Pusat Pendidikan Al-Barakah. Sungguh Ustaz, Masya Allah. Untuk malam ni, marilah sama-sama sahabat-sahabat para pendengar sekalian,
sebab saya dah pergi ke Al-Barakah, saya jatuh cinta dan jatuh hati kepada Al-Barakah. Masya Allah, tiba-tiba rasa macam sebab Ustaz. Sebab daripada situ saya mengenali Ustaz Datuk Kazim Ilyas dengan cara dekat, dan saya kenal Datuk Kazim melalui staf-stafnya, orang sekelilingnya yang sangat sayangkan Ustaz Kazim. Kemudian bila saya jumpa dengan seorang wanita yang bernama Hajah Aziziyah, subhanallah. Tuan-puan, kalau siapa yang pernah tengok, ada satu video seorang wanita yang mampu khatam Al-Quran dalam tempoh 3 hari. Beliau baca sehari 10 juzuk, hari kedua 10 juzuk, hari ketiga 10 juzuk, dan maksudnya subhanallah, bayangkan bagaimana Haji Azizah buat. Setiap kali lepas solat dia habiskan 2 juzuk. Jadi 2 juzuk subuh, 2 juzuk zuhur, 2 juzuk asar, 2 juzuk maghrib, 2 juzuk isyak, jadi 10 juzuk. Kemudian masuk hari kedua ketiga, masuk dah tempoh 3 hari boleh khatam Al-Quran. Masa ni kami tak rancang, Allah lah yang merancangnya. Sebab masa tu kita buat live secara spontan juga dengan Ustaz. Lepas tu kita kata, Ustaz, jom kita round pondok Ustaz ni, kan, pondok. Lepas tu dalam perjalanan kita jumpa berapa orang warga emas yang mendiami pondok Al-Barakah. Kita borak-borak, kita jumpa, sehinggalah satu ketika Hajah Azizah dia jalan daripada satu tempat. Lepas tu sampai pada kita, saya tegur. Nama Hajah dia dah bongkok, dia dah tua, umur dia 70 lebih ke 80 lebih ya Ustaz? Hampir 80. Hampir 80. Lebih, hampir 80. Subhanallah, dengan mata yang jelas, dengan telinga yang jelas. Kemudian saya masih ingat cara Hajah Azizah bercakap. Bila saya tanya, saya ingat antara dialognya saya tanya, Hajah, boleh tak Hajah nasihatkan apa-apa kepada para pendengar sekalian, Hajah? Kemudian Hajah Azizah sebut dengan nada suara yang sangat jelas, dengan lantunan suara yang bagi saya menggetarkan jiwa, sebab Hajah Azizah ni berkata dengan, dia membenarkan kata-katanya. Contoh kalau saya sebut cintailah Al-Quran, mungkin saya sebenarnya boleh cakap saja tapi diri sebenar tidaklah mencintai sangat Al-Quran, jadi aura tu tak kuat. Maksudnya kalau saya boleh sebut cintailah Al-Quran, Nabi sebut, sabda Nabi sekian-sekian. Tapi kalau saya ni tidak membenarkan dengan sebenar-benarnya, aura tu maksudnya Allah Maha mengetahui lah macam tu. Tapi Hajah Azizah masa berkata, dia kata, bacalah Al-Quran dengan suara, dengan nada, dengan gaya dia. Dia kata bacalah Al-Quran. Al-Quran adalah pelindung. Macam mana Hajah Azizah sebut apa? Bukan pelindung. Al-Quran adalah, subhanallah, Allahumma salli. Al-Quran adalah, Ustaz, Hajah Azizah sebut apa masa tu? Al-Quran adalah pelindung, begitulah. Al-Quran sekian. Cuba cari sekejap video Hajah Azizah tu. Nanti Ustazah nak share dekat sini supaya semua orang tahu. Yang mana satu? Yang video pendek Hajah Azizah tu. Al-Quran sekian-sekian dia nasihatkan. Kemudian saya tanya, perbualan tu pergi kepada bagaimana nak mencintai Al-Quran. Lalu Azizah kata bacalah Al-Quran. Kalau tak cukup, tak sibuk macam mana, bacalah satu muka sehari. Kalau mampu sekian-sekian. Kemudian sebenarnya kami pergi bergerak lagi tuan-puan sekalian, sehingga kami jumpa ada warga emas yang menuliskan Al-Quran 30 juzuk. Masya Allah. Lepas habis live tu, kami berjalan ke pondok yang lain dan pondok Al-Barakah sangat indah, sangat cantik, subhanallah, sangat bersih, sangat bersih. Kemudian bila saya pergi, saya jumpa ada seorang warga emas umur 80 lebih ke 90 lebih, saya tak pasti. Datuk. 80 lebih. Opaci. Opaci tu lagi tua daripada Hajah Azizah. Kemudian ditunjukkan kepada saya tulisan dia menuliskan Al-Quran 30 juzuk. Seorang warga emas, Opaci, umur 80 lebih, menuliskan Al-Quran dengan tangannya 30 juzuk. Subhanallah. Ketika saya melihat, dia kata, dia tak kenal lah saya, orang tua kan, dia kata,
Acik buat opah buat ni lah, tulis Al-Quran, syukur seronok boleh tulis Al-Quran 30 juzuk. Saya kan bila tu mengalir air mata tengok bagaimana tuan-puan tangan kita, Dek jumpa tak lagi? Tangan kita subhanallah, tangan kita akan jadi saksi di hadapan Allah kelak. Sejauh mana kita menggunakan tangan kita ini untuk menulis kalamullah. Allahu Akbar. Telefon ni tak jelas, telefon lain. Menuliskan kalamullah. Jadi bagaimana saya tengok opah cik yang tua ni menuliskan 30 juzuk Al-Quran. 30 juzuk Al-Quran, sahabat-sahabat sekalian. Jadi itulah di antara saya tengok keberkatan yang ada di madrasah, di pusat pendidikan Al-Barakah ini tuan-puan sekalian. Saya yakin dan pasti subhanallah siapa yang menyumbang kepada pusat pendidikan Al-Barakah yang telah melahirkan dan menyediakan tempat untuk warga emas dan juga melahirkan ramai hafiz-hafizah kan, menganjurkan majlis ilmu, insya-Allah sumbangan kita kepada pusat pendidikan Al-Barakah ada dikongsikan Maybank ini akan menjadi satu pahala jariah yang mengalir sampailah daripada lama. Subhanallah. Okey ni. Okey saya nak tunjuk. Masya-Allah Ustazah. Allah Okey. Sihat alhamdulillah. Ustazah umur berapa? Mai dekat sikit dengan Ustazah. 76. Ya. 76. Dulu mengajar sekolah mana dulu? Sekolah kebangsaan Teluk Bakung. Masya-Allah. Berapa tahun mengajar? Oh, 40 tahun. Berapa tahun? Masya-Allah. Ya. Ustazah duduk sini dah berapa lama? Setahun 6 bulan. Tahun 6 bulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seronok. Seronok. Masya-Allah. Masa tak ada terbuang. Masa tak ada terbuang. Ya. Biasanya dekat sini programnya Pagi ada, malam ada, subuh ada. lepas tu solat jemaah. Ya. Setiap waktu. Allahu Akbar. Masya-Allah. Wah, Pukul 3 sampai 4 tu rehat. Rehat. Ya, betul. Masya-Allah. Apa ni Ustazah, mungkin Ustazah boleh bagi sikit perkongsian ilmu, nasihat. Maksudnya apa-apalah nasihat pada orang muda ataupun orang tua tentang bab Al-Quran ke tentang apa-apa. Apa yang Ustazah nak Tak pandai lah. boleh Ustazah tentang Al-Quran nak Ustazah nak nasihat apa pada orang muda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera saya ucapkan pada semua yang hadir. Subhanallah. Alhamdulillah. Al-Quran adalah satu petunjuk Allah pada kita. Dengan adanya Al-Quran kita menjadi manusia yang kamil. Allahu Akbar. Akbar. Subhanallah. Daripada Al-Quran kita mengetahui segala-gala. Subhanallah. Isi langit, isi bumi, akhirat, dunia, akhirat. Allahu Akbar. Oleh itu kita digalakkan kita membaca Al-Quran. Kalau boleh 5 kali sehari. Kali sehari. Selepas sembahyang. Paling tak ada pun satu muka, satu ayat. Paling tak ada. Kita boleh tamat Al-Quran dalam 3 hari boleh. 3 hari dulu. Ya, saya cuba tu. Masya-Allah. Dapat 3 hari. InsyaAllah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Kalau 3 hari habis maksudnya baca berapa sehari 10 juzuk. InsyaAllah. Subhanallah. Syaratnya 2 juzuk satu waktu. Allahu Akbar. Masya-Allah. Ustazah nama siapa Ustazah? Saya Puan Hajah Aziziah binti Muhammad. Ustazah Azizah. Aziziah. Azizah. 76. Umur 76. 76 tahun Masya-Allah. 45. Muslimin muslimat sekalian, Hajah dah berusia 76. Ya, masuk 76. 76 boleh khatam Al-Quran 3 hari sekali InsyaAllah. dengan membaca 1 hari 10 juzuk. Maksudnya setiap kali lepas solat 2 juzuk. 2 juzuk. Jadi 2 juzuk, 2 juzuk, 2 juzuk. Ya, sehari 10 juzuk. Ya. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. InsyaAllah. Ustazah sambung lagi, sikit lagi. Seronok sangat dengan Minta nasihat apa tu? tentang Al-Quran. Sambung lagi. Al-Quran. Ya Allah, Al-Quran adalah petunjuk Ya. ke jalan yang sangat derajat, ya Allah. Ya. Allah. Siapa juga yang beramal dengan Quran, insya-Allah InsyaAllah. dunia dan akhirat akan berbahagia. Subhanallah. Mudah-mudahan Al-Quran jadi teman kita Jadi di dalam teman kita di dalam alam barzakh, alam barzakh, ya, di mahsyar. di mahsyar. Jadi
syafaat bagi kita. Syafaat, betul. Nabi sebut Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya, ya. Bacalah Al-Quran, dia akan jadi pemberi syafaat kepada teman Teman, ataupun sebagai pembaca. teman. Ya, sebagai teman. Sebab Ya. ashabi tu teman. Ya, Kalau orang baca Quran sikit-sikit, takkanlah itu bukanlah teman. ha, Maksud kena baca ni dalam jumlah yang kerap, ya, jumlah yang banyak sampai jadi teman sungguh, kawan. ya. Allah. Kalau kita tak dapat maghrib dengan isyak tu, tak dapat dua juzuk, selagi kita balik ke pondok, mesti habiskan juga dua juzuk. Subhanallah. Masya Allah. Kadang-kadang kita antara maghrib dengan isyak tu kan, kita wirid, Mm-mm. jadi tak dapat menghabiskan. Ya. Jadi kita sambung balik lah. Apabila lepas isyak, kita balik ke rumah. Sambung balik. Subhanallah. Mata Hajar jelas baca Quran. InsyaAllah. Pakai spek tak? Tapi saya dah 76 ni kadang-kadang takut juga. Ya. Takut tersilap. Takut Pandang. tersilap. Mm-mm. Pakai juga. Pakai jugalah. Ya. Tapi kalau ikutkan mata tu jelas lagi. Oh, jelas. Allah Akbar. Itulah antara hikmah besar. Orang yang kuat membaca Al-Quran, matanya jelas, pendengaran pun jelas, InsyaAllah. dan hati pun tenang. Allah Tak Akbar. ada risau dosen. Tak ada risau pusing Ya, kan tak apa, ada. tak fikir ni. Tak ada fikir yang lain. Masya Allah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita hidup dengan Al-Quran, mati dengan Al-Quran, dibangkitkan InsyaAllah. dengan Al-Quran. InsyaAllah. Allah Akbar, Subhanallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Selamat dunia dan akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Allahu Akbar. Sungguh berbahagia sekali. Saya minta maaf terkasar bahasa yang kurang menyenangkan. Tak, semua Minta indah, maaf semua saya baik. pada semua yang hadir. Masya Allah. Ya. Sebenarnya kan, Ya. Hajar ada lebih kurang 2,000 lebih orang tengok. Ya. Ni melalui ni, kita Alhamdulillah. nampak yang kat depan ni berapa orang kan. Tapi Alhamdulillah, lepas ni pun akan meningkat. Ramai dapat ilmu, dapat manfaat. Ya, ya. Dapat motivasi. Muslimin muslimat sekalian, umur berapa pun, jangan kita kata umur 60 dah, cik ni 70 tak pandai ngaji. Umur berapa pun kalau kita belajar Al-Quran, mesti Allah izinkan, Allah bagi pertolongan. Ya. Sebab ramai orang tua kata buta huruf, tak boleh ngaji. Sebenarnya mengaji Quran ni kan mukjizat kan. Ya. Jadi Allah akan bagi mudah untuk kita belajar kan. Segala-gala mudah. Segala-gala mudah. Ya. Hidup menjadi mudah. Mudah-mudah. Urusan jadi mudah. Ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah, Datuk. Ya. Masya Allah. Subhanallah. Ustaz, Datuk Ya. kembali kepada Ustaz. Masya Allah. Saya kan kata nak cerita masa saya pergi. Ya, hari ni wanita muslimat, jemaah muslimat dibenarkan bersolat jemaah di surau. Jadi hari ni saya rasa hari penuh Masya kegembiraan. Allah. Subhanallah. Selama ni mereka tak boleh pergi surau, sembahyang, pakat susah hati semua. Daripada 200 orang lebih yang ada di sini yang masih kekal bertahan dalam 120 orang Ustazah. Yang Okey. lain dah balik kampung sebab PKP kan, anak-anak dah ambil dia sebab PKP hari tu. Jadi Ya. yang tidak ada keluarga, yang tidak ada waris, lebih kurang 120 orang yang menetap di sini, ataupun yang ada waris tapi mereka tetap nak memilih untuk menunggu, boleh buat pengajian, boleh sembahyang berjemaah dalam 120 orang sekarang Okey, Ya. subhanallah. di sini. Jadi kalau ada cadangan ke Ustazah, Koko, Ustazah nak buka pula di sekolah ke apa ke, kian ke, kan cantik kalau buka di sini pula. Masya Allah. Apa ni Ustaz, kami Ya. sebenarnya nak tanya Ustaz juga, apa rahsia dan kekuatan Ustaz sendiri dalam membina Al-Barakah? Sebab kami tahu perjalanan dakwah Ustaz sangat mencabar. Kan? Kalau siapa yang mengikuti perkembangan Ustaz daripada muda melalui pelbagai fasa sebenarnya. Kan? Fasa jatuh bangun, ada melalui fasa fitnah yang berat, bukan ringan. Lepas tu pelbagai lah, Masya Allah kan. Lepas tu Ustaz juga diuji dengan sakit, diuji dengan dengki, hasad dengki manusia sampai disihir dan sebagainya. Jadi saya kira
kami dah cakap banyak, saya dah cakap banyak Ustaz. Kami betul-betul nak dengar dan saya percaya ramai yang hadir malam ni nak tahu kekuatan Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kongsikan amalan dan sebenarnya Ustaz nak bawa Al-Barakah. Semangat Al-Barakah ni, kami anggap Al-Barakah ni macam nyawa Ustaz. Ustaz sayang Al-Barakah. Apa yang Ustaz tumpahkan pada Al-Barakah dan apa-apalah Ustaz, silakan. Masya Allah. Saya yang jemput Ustazah ni. Ustazah pula tanya kat saya pula. Ya. Saya cadang nak ajak Ustaz dan Ustazah. Kita ada tanah tapi saya tak mampu nak mengusahakan dia. Jadi kalau lah Ustazah Asma, kalau Ustaz Tengku boleh buat pusat pengajian yang canggih, yang baik, saya rasa tanah ni sesuai sangat. Ya, sebab saya dah tak larat dah, ya. Jadi saya hanya nak jaga Al-Barakah ni saja lagi. Jadi kadang-kadang bila saya tengok tanah tu terbiar je, dia rasa sedih ke kalau ustaz kalau nak buat tahfiz ke, nak buat pengajian bersepadu ke, nak buat college ke, boleh Ustazah. Ya, InsyaAllah kalau Ustazah datang ke Ipoh, nak pergi ke utara ke, singgah ke tempat saya, InsyaAllah saya tunjukkan. Ya, mudah-mudahan boleh buat. Saya nampak Ustaz Tengku dengan Ustazah Asma mempunyai tim yang kuat, semangat yang kuat, muda lagi, sihat berbadan. Saya rasa insya-Allah. Saya duk tengok FB Ustazah, duk tengok pengajian-pengajian semua daripada pejabat semua, alhamdulillah. Ya, kalau boleh buat satu kejayaan. Sebenarnya Ustazah, bapak saya meninggal tahun 73. Jadi bila saya fikir saya tidak ada bapa, saya daripada umur 8 bulan bapak saya meninggal. Umur saya 8 bulan. Daripada baby. Daripada baby lagi 8 bulan baru boleh meniarap. Lebih kurang nak angkat punggung, nak gerak ke mak. Jadi 8 bulan masa itu saya tidak ada bapa. Saya fikirkan orang lain ada bapa, orang lain ada ayah, macam banyak benda dia orang boleh buat pahala, cari pahala untuk bersama dengan bapa, jaga ayah dan sebagainya. Tapi saya tidak ada bapa. Jadi saya buat benda-benda ini untuk saya nak cari pahala, nak cover balik pahala saya yang saya tak ada nak buat berbakti pada ayah saya. Yang kedua, mak saya sakit. Tahun 2011 mak saya meninggal dunia. Jadi saya fikirkan bahawa saya tak sempat nak menjaga dia dengan begitu sempurna. Ya, tak sempat nak jaga dia lama, dia sakit. Jadi saya nak supaya pahala-pahala yang saya buat, kalaulah ada pahala atas kerja dakwah yang saya buat ni, saya nak hadiahkan pada arwah mak, arwah bapa ni. Sebagai hadiah daripada saya. Saya tak tahu nak balas apa pada mereka berdua. Mak saya yang banyak berkorban menjaga kami anak-anak yatim daripada kami kecil. Ya, sampailah mak saya pun sakit buah pinggang dan sebagainya. Tetap jaga kami. Jadi saya tak tahu apa benda yang saya nak buat. Jadi saya anggap bila saya bela warga emas di sekolah saya ni, saya bela yang sakit, bela yang uzur, yang buah pinggang rosak, yang kaki tak ada, ya, sama ada anak yang tak ada anak, saya bela. Saya anggap bahawa ini macam mak saya, ini macam bapa saya. Mudah-mudahan bila saya berbakti kepada mereka ni, dapatlah pahala, hadiah pada arwah mak dan ayah saya pula. Itu macam mana yang buat. Bila kita ingat macam tu, tak ada perasaan letih. Tidak ada perasaan penat, tidak ada perasaan jemu, tidak ada perasaan malas. Ya, kalau datang fitnah, datang ujian, datang sakit, datang macam-macam, saya arung je, relax je, tak ada apa. Sebab saya rasa benda tu baik. Jadi kalau ujian datang tu menambahkan semangat untuk saya, menambahkan semangat untuk saya terus bekerja. Yang penting saya buat kerja. Apa masalah yang datang itu kita selesaikan elok-elok. Yang ketiga, saya nak tunjuk bahawa kita tak nak cakap banyak. Kita nak bekerja banyak. Sebab tu setiap hari saya sentiasa fikir apa benda yang aku nak buat, benda yang baik, ya, kepada masyarakat. Apa benda yang baik, saya akan buat juga, cari jalan. Walaupun dia bukan pelajar Al-Barakah, walaupun dia mana-mana orang sekalipun, kita akan bantu dia, kita akan tolong dia. Walaupun ini adalah
sebuah sekolah, tapi kita bantu. Misalnya tadi ada orang minta nak sewa rumah, tak ada duit nak bayar sewa rumah, hutang kena halau pula, macam-macam orang datang. Jadi tugas saya ni ialah nak bagi yang terbaik. Daripada mula lahir hari ni saya dah buat tahnik budak kecil sampailah meninggal dunia pun kita uruskan di sini. Jadi saya nak jadikan Al-Barakah ni tempat sehenti, semua boleh kita selesaikan, boleh kita bantu mengikut kemampuan. Jadi masalah saya sakit, saya fikirkan saya banyak dosa. Mudah-mudahan sakit itu menghilangkan dosa saya. Yang seterusnya, saya fikir bila saya ni ada ujian dan bila saya sabar, ada benda lain yang Allah Ta'ala nak bagi. Jadi bila kita datang susah, datang apa benda pun, kita kena fikir bahawa Allah nak bagi benda baik lepas ni. Enjoy je dengan susah tu. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi. Apa benda yang Allah Ta'ala nak bagi itu hak Allah. Kita tak tanya. Tapi selalunya apa yang kita lalui dengan ujian yang dahsyat-dahsyat, yang kadang-kadang ujian tu memalukan saya, memalukan keluarga saya, zuriat saya, memalukan sekolah, kami hanya senyum je, baca Yasin, sembahyang hajat, zikir banyak-banyak sama dengan warga pondok, dan akhirnya bila datang kemanisan, bila cerita yang sebenar timbul, rasa sangat kemanisan tu, tuan-tuan. Dan bagi saya, kalau ada orang yang nak memfitnah, mengumpat, saya diam je. Dan banyak yang datang, satu kemanisan datang pada saya ialah bila mereka datang jumpa saya minta maaf. Minta maaf, mengaku salah apa semua. Saya, itu satu benda yang menyeronokkan saya. Dan terakhirnya Ustazah, untuk Al-Barakah ni, saya fikirkan bukan semua orang senang. Kalau saya tak buat, mana dia orang nak tinggal? Kalau saya tak buat macam ni, apa kerja yang dia orang boleh kerja? Sebab itu saya berusaha siang malam nak bagi staf kaki tangan di sini dapat bekerja, dapat berkahwin, dapat menyekolahkan anak, membesarkan anak-anak dan keluarga dengan baik. Dan yang paling penting sekali, di sini walaupun pondoknya kecil-kecil, tapi kita bagi perlindungan, kesihatan, perubatan, hospital, kita ambil semua, sampai kita ambil nurse Ustazah untuk jaga dia orang. Masya Allah. Kan nurse sejam berapa puluh ringgit, bayar berapa. Itulah Datuk. Saya bila Datuk kata Datuk ada ambil warga emas yang tak ada waris, maksudnya mereka tinggal di Al-Barakah percuma? Percuma. Kita bagi bulanan, kita bagi elang bulanan. Ada yang dapat 400 sebulan, ada yang dapat RM500 sebulan. Siap dah bagi tempat tinggal percuma, makan minum, lepas tu bagi duit poket. Bagi duit poket lagi. Kalau dia sakit, kita buat rawatan lagi. Kalau dia cuci darah, kita bayar dia punya bayaran. Allahu Akbar, subhanallah. Yang tu saya tak tahu. Saya ingatkan kebanyakannya yang di Al-Barakah tu, anak hantar ibu ayah, kemudian anak bayarlah. Sebab yelah ibu ayah mereka nak duduk belajar. Biasa yang saya tahu pusat rumah warga emas ni macam tu. Rupanya ustaz ambil yang tak ada waris, ustaz tanggung, ustaz jaga. Memang pusat perlindungan, pusat jagaan warga emas. Lepas tu ustaz sebut macam bela tu kan, Masya Allah, Allahu Akbar Ustaz. Sebab bukan semua ada duit, tak ada pencen pun. Kalau kita tak bagi, tak makan dia kan. Jadi kita yang uruskan belanja dia, kita uruskan makan minum dia, insya-Allah. Jadi yang dapat bantuan, yang dapat sumbangan setiap bulan daripada kami lebih daripada 20 orang. Yang menerima bantuan paling rendah 400, yang paling tinggi 1,200 sebulan. Ini mesti kena bagi tetap. Belum masuk yang sakit, belum masuk yang uzur dan sebagainya. Jadi yang tetap menerima bantuan tak kurang daripada 20. Saya rasa untuk 20, 21 ni yang kita terima dah mencecah. Tadi 2 orang lagi kita bagi, saya rasa dah hampir 30 orang lah. Yang memang kita kena bagi sebab memang miskin, memang tak ada dapat zakat banyak kan. Jadi kita bantu dia orang. Mudah-mudahan dia orang tak ada meminta-minta. Mereka ni tak nampak jadi susah. Kita susah senang, insya-Allah. Saya kata pada dia orang, saya makan, insya-Allah akak-akak makan. Kalau saya tak makan, akak-akak pun puasa lah. Jadi ini yang kita buat. Alhamdulillah Ustazah.
Okey, Ustaz. Minta maaf mencelah. Satu lagi, masa saya ingat masa pergi ziarah Ustaz dulu, Ustaz Ya. tunjuk rumah-rumah pekerja. Ustaz Ya. kata Barakah juga pekerja lebih kurang dalam 60-70 orang ya Ustaz? Ya. Lepas tu Ustaz sediakan rumah pekerja. Ustaz kata Barakah ambil pekerja-pekerja ni dan sediakan rumah untuk pekerja dan bagi rezeki lah pada pekerja mereka ni, orang-orang susah dan sebagainya. Jadi Ya. sebenarnya kos yang ditanggung oleh Barakah untuk menampung belanja semua tu sangat tinggi saya kira. Tak tahu berapa ratus ribu sebulan. Bagaimana Ustaz boleh bertahan dalam keadaan PKP, pandemik, apa semua, tak ada kuliah luar. Macam mana Ustaz? Tadi saya jual sebuah kereta lagi. Tadi baru jual sebuah kereta. Bulan lepas pun jual 2 kereta. Masya Allah. Jadi tadi GPJ dah buka dah untuk tukar nama. Sebelum ni PKP tak boleh tukar nama ya. Tadi dah boleh tukar dah. Tadi jual sebuah kereta lagi lah. Jadi kalau dah tak ada duit, kita jual lah mana-mana aset kita. Setakat ni 4 buah kereta saya. Kereta saya yang buat ceramah itu warna putih. Wildfire pun saya dah jual untuk menampung. Kemudian saya jual kereta Izora. Kemudian kereta potong saga jual, dan yang terbaru saya kereta Kia pun dah jual. Jadi saya segan nak minta derma ke, saya segan nak buat apa. Jadi mana yang boleh tampung, kita tampung. Mana yang tak ada gunaan untuk kita selesaikan dulu. Dan yang kedua, kita buat produk Ustazah. Jadi produk ni pun ialah macam-macam masalah PKP ni setakat mana untuk bayaran gaji. Setakat ni insya-Allah saya rasa saya cukup. Kalau tak ada ke jual lah kereta tuan-tuan. Lagipun ceramah dah tak ada lah. Saya beli kereta ni untuk kegunaan saya pergi ceramah kan. Sekarang ceramah-ceramah dah tak ada, jadi kereta ada pun buat apa, jadi saya jual saja. Dan untuk makcik-makcik ni kalau nak pergi ke klinik, nak pergi ke hospital, kita masih lagi ada van untuk kegunaan. Jadi yang mana itu cara yang pertama lah, terpaksa kita struggle sikit, kita menjual kenderaan kita. Dan yang ketiga, kita tetap mengadakan ceramah-ceramah online di FB kita, dan inilah yang sedikit sebanyak membantu kami bertahan. Kalau ikutkan daripada PKP hari tu 4 bulan je sekolah kita bertahan. Kalau ikutkan memang sekolah saya dah let go dah, memang dah tutup terus. Memang dah habis langsung dah duit ya, dengan macam-macam benda, pondok runtuh, ada pondok yang rebak kena repair ya, ada pondok yang dah makan dek anai-anai. Jadi semua benda tu termasuk di dalam perbelanjaan kami. Tapi entah macam mana Allah Ta'ala bagi kita idea untuk buat FB online, kuliah online. Alhamdulillah saya rasa sumbangan itulah yang mampu menampung perbelanjaan warga mas dan perbelanjaan pusat pendidikan Al-Barakah. Jadi insya-Allah kita doalah insya-Allah. Setakat ni kalau tak ada, jual kereta je lah, tak pun jual tanah je lah kan. Jual tanah, itu cara dia. Tak ada saya nak minta-minta derma ke, nak jumpa orang politik tu bukan kerja saya lah. Saya nak jumpa orang korporat ke apa ke, jauh sekali. Kerja saya ialah menceramah saja dan bantu orang. Ada, tak ada. Dan saya pun dah latih kepada staf-staf saya untuk mereka ini berdikari. Ya, ada staf kita yang dah mula berniaga, ada staf kita yang mula buka gerai. Ya, mereka pun dah tahu dah kalau kata Al-Barakah ni tutup, mereka pun boleh faham keadaan. InsyaAllah setakat ni mereka memahami keadaan. Dan apa pun saya syukur dengan staf saya, syukur, terima kasih banyak-banyak pada semua warga pondok yang cukup memahami kami. Dan mereka pun tak minta lebih-lebih, minta setakat mana ya. Apa pun saya ucap terima kasih pada semua sahabat-sahabat di FB yang banyak membeli produk-produk kami, yang memberi sumbangan. Itulah sedikit sebanyak dapat membantu Pusat Pendidikan Al-Barakah untuk bertahan, insya-Allah. Itu saya segan nak sebut ni Ustazah. Tanya sebenarnya kita tak rancang pun tajuk malam ni sebarkan kasih sayang. Sebenarnya tuan-puan jujur saya katakan,
Datuk ataupun melalui PA-nya, tak ada pun kata Ustazah tolong buat kutipan, tak. Sebabnya Masya Allah, Ustaz memang kami faham Ustaz bukannya, maksudnya Ustaz orang yang segan nak minta sumbangan dan sebagainya. Tapi sebab saya dah pergi ke madrasah Ustaz, ke pondok, saya fikir dengan kos elektrik, dengan kalau kita lah Ustaz duduk kat rumah 10 orang je. Ustaz ni ada keluarga besar beratus orang. Jadi berapa kos elektrik, air, kos makan, lepas tu Ustaz tanggung juga dari segi perubatan apa semua tu. Masya Allah, Allahu Akbar. Itu satu tanggungjawab yang sangat besar, bebanan yang sangat berat sebenarnya. Jadi saya kira Masya Allah kepada sesiapa yang ingin subhanallah nak mencari tempat untuk pahala jariah, boleh jadikan pusat pendidikan Al-Barakah ini sebagai tempat sumbangan tetap kalian. Maksudnya ada orang dia buat tetap sedekah subuh, ada yang buat sedekah Jumaat. Jadi saya nak kata, saya jamin, saya confirm, saya nak, bukan maksud saya lah, saya orang yang dah pergi, dah tengok sendiri, dah jatuh hati, dah jumpa makcik-makcik yang tinggal di situ. Saya tengok bagaimana Ustaz menjaga mereka seperti jaga seorang ibu, seorang ayah. Jadi saya bukan orang yang daripada jauh tak tahu cerita sebenar. Saya dapat berpeluang bercakap sendiri dengan Al-Fadhil Ustaz, dengar cerita-cerita kan dan sebagainya, Masya Allah. Maka daripada situ tuan-tuan puan-puan sekalian, insya-Allah kita bersama dengan perjuangan Ustaz, dan mungkin ada orang yang nak bayar zakat. Orang nak bayar zakat sebab Ustaz jaga asnaf fakir miskin, maka sebenarnya sahlah dari sudut zakat tu Ustaz kan, untuk Pusat Al-Barakah menerima zakat. Ramai sebenarnya sekarang orang bayar zakat untuk tahun 2020 kan, cari tempat zakat apa. Kami pun ada juga orang bayar zakat. Walau bagaimanapun kita tetap kata bayarlah juga di pusat-pusat kutipan zakat. Kenapa ada masalah? Okey, Masya Allah. Jadi Ustaz, saya jadi host ni. Ustaz, bagaimana Ustaz nampak makin kurus. Wallahualam, kami harap Ustaz sihat. Bagaimana Ustaz hadapi ujian sihir Ustaz? Dan mungkin Ustaz boleh kongsi amalan untuk mengubat sihir. Mungkin Ustaz mengubati sendiri ataupun Ustaz jumpa perawat untuk Ustaz kembali pulih. Subhanallah. Saya sebenarnya Ustazah, kereta saya dah tunggu di luar tu sebab saya malam ni akan naik highway, saya akan tidur di dalam kereta. Okey. Jadi kalau di rumah tak boleh tidur. Ya, jadi, faham. Kena tidur dalam kereta. 2 ke 3 hari lepas pun macam tu juga. Dapatlah saya tidur. Saya sampai ke Tanjung Malim. Saya tidur dekat tol Tanjung Malim. Kemudian keluar balik pasal ada biasalah PKP kan. Keluar balik. Kemudian tinggal dekat satu hotel di Slim River. Jadi pagi lepas subuh bergerak balik ke Ipoh pula. Jadi kalau saya tak boleh tidur, saya akan ajak saya punya pemandu saya pusing sekejap ke highway. Kadang saya singgah di Tapah, kadang saya singgah di RNR Simpang Pulai, tak pun Tapah, tapi selalunya sampai ke Tanjung Malim dalam 2 jam lebih kurang dapatlah saya tidur. Kemudian rehat sekejap, patah balik ke Ipoh lagi 2 jam, singgah kat sini River sembayang semua, patah balik ke Ipoh, dapatlah saya dalam 4 jam, 5 jam saya tidur. Jadi kalau saya tak main Facebook pukul 2-3 pagi tu maknanya saya main Facebook tu maknanya saya tak tidur tu. Tapi kalau sesenyap tu maknanya saya jalan. Jadi Ustaz, maksudnya di sini Ustaz tak dapat tidur di rumah. Maksudnya kalau rumah tak dapat tidur. Dalam bulan ini dah sebulan lebih dah. Sebulan ni dia jadi balik. Tak boleh tidur tu. Jadi saya terpaksa cari tempat yang membolehkan saya tidur. Saya naik kereta lah, pusing berkata. Jadi orang rumah saya pun dah faham. Dia pun kata, pergilah abang, tak apalah, janji abang tidur. Sebab saya takut kencing manis saya tak stabil.
nanti datang balik jantung tak stabil, darah tinggi dan sebagainya. Jadi saya nak jaga tidur saya. Itu yang pertama, masalah tidur saya. Ya, saya dah jumpa dengan pakar, saya dah jumpa dengan pakar psikiatrik, semua saya jumpa dah. Ya, tapi mereka pun tak tahu macam mana nak menyelesaikan masalah saya. Jadi banyak petua-petua yang saya amalkan. Yang saya seronoknya bila orang tak boleh tidur, jumpa saya bagi doa-doa, dia orang tidur. Tapi saya bila amalkan untuk saya Ustaz Tengku, tak lut Ustaz. Tak jadi Ustaz. Dengan orang lain, kalau orang datang jumpa Ustaz, saya tak tidur Ustaz, saya baca doa sikit, nyampi pu kiri pu kanan, selesai Ustaz lah dia tidur. Tapi saya sendiri saya tak boleh. Saya rasa saya dah merata-rata dalam 2020 saya berubat sampai ke Kelantan, ke Negeri Sembilan, merata-rata saya pergi. Dalam PKP pun minta surat kebenaran. Ada ustaz kata kami boleh tolong ustaz. Ada yang datang ke rumah saya ramai macam-macam. Terima kasih banyak yang membantu saya tahun lepas 2020, tapi alhamdulillah yang kita buat bersama dengan makcik pondok, kita buat bersama dengan ustaz-ustaz di Al-Barakah pada bulan Ramadan tahun lepas, yang tu yang keluar jarum daripada badan saya, daripada perut saya. Selepas tu saya boleh tidur. Selepas keluar jarum tu perut saya nampak kempes sikit. Alhamdulillah. Kemudian dekat nak Ramadan ni dia mari kacau balik. Ya, dia mari kacau balik. Perut saya kembali membesar balik. Keras balik. Jadi doktor pun dah skop dah banyak kali, saya pun dah tak lalu dah nak skop dia banyak kali dah, tapi bila di skop apa langsung semua adalah elok belaka. Jadi saya tak ada apa, saya tak pernah nak marah pada Tuhan, tak pernah nak marah pada orang yang sihirkan saya ke, tak pernah saya marah langsung. Saya redha saja. Ya, saya tak pernah saya mengungut, saya senyum je. Tapi saya bersyukur pada Allah sebab walaupun saya tak tidur sebelah malam sampai ke subuh, saya siang saya boleh bekerja dengan baik. Saya boleh berceramah, boleh mengajar. Tak ada saya nak letih, nak penat, nak pening. Itu saya bersyukur pada Allah. Datuk, maksud tak boleh tidur tu, maksudnya saya kadang macam adakah membawa masuk kalau seminggu tu langsung malam tak tidur langsung ke tidur juga setengah jam ke 24 jam langsung tak tidur, langsung tak lelap sikit? Tak. Masya Jadi bila Allah. saya letak je kepala atas bantal tu, dia bangun. Dia macam spring. Letak je dia terus bangun. Dia tak boleh, macam-macam benda dia kacau. Jadi saya pun kata kat isteri saya pergi tidur bilik sebelah lah, tidur dengan bilik anak bila ayah tidur seorang. Kalau saya tak boleh tidur, kan saya bangun buat kerja ni, saya baca ni, dia terganggu pula, dia pula tak tidur pula, dia pening pula. Jadi saya tidur seorang, dia tidur dengan anak-anak dia. Masya Memang Allah. tak tidur sampai subuh. Jadi amalan Ustaz, kekuatan Ustaz. Okey, mungkin dari situ dulu kita nampak Ustaz belum sembuh daripada ujian sakit ni. Tapi apa kekuatan Ustaz untuk, mungkin kerana Ustaz ada amalan tertentu membuatkan walaupun tak tidur, kalau ikutkan orang lain kalau tak tidur, tak boleh buat kerja lah. Kalau tak dapat tidur mungkin ganggulah sistem badan ni. Tapi apa amalan Ustaz yang menyebabkan walaupun tak boleh tidur tapi normal, boleh ceramah, tak miong lah kan. Kalau orang lain mungkin dah miong lah kalau tak boleh tidur. Subhanallah. Alhamdulillah, saya boleh sehari saya boleh buat FB Live. Macam semalam saya buat FB Live 6 kali semalam. Macam-macam jemputan 6 kali saya buat. Saya cuma rasa penat yang kelima pukul 3 petang sebab dia orang minta saya guna earphone. Jadi suara saya kena kuat. Bila saya kuat, dia tarik suara-suara saya. Malam semalam kita buat live, tak ada masalah apa. Jadi sehari 6 kali saya buat FB Live dengan macam-macam jemputan daripada agensi-agensi kerajaan swasta dan sebagainya. Saya tak penat. Saya boleh cakap. Cuma jangan bagi saya pakai mic earphone tu, dia ganggu saya, dia tarik suara saya. Betul. Jadi pagi-pagi Ustazah saya minum. Pagi-pagi saya akan minum madu. Saya akan minum minyak habatus sauda. Saya minum za'faran. Saya minum satu jus durian Belanda. Ini memang saya amalkan untuk saya punya kesihatan. Kemudian tengah hari sikit saya makan 2 kapsul habatus sauda. Ya, 2 kapsul habatus sauda saya makan setiap hari 2 biji. Dan malam saya hanya makan oat saja atau buah-buahan. Saya tak ambil nasi sebelah malam. Saya tak sentuh apa-apa benda yang berat sebelah malam, baik ringan pun saya tak sentuh. Saya hanya sentuh oat saya. Itu yang saya buat kazim oat tu, itu makanan saya sebelum saya tidur. Dan apa tu? Okey. Itu makanan saya setiap hari. Dan yang kedua, saya tak pernah tinggal Ustazah
selepas sembahyang ayatul kursi tak pernah tinggal. Allahu Akbar. Tak Subhanallah. pernah. Saya baca saya dah tulis dalam buku saya tu, amalan saya baca dalam buku petua saya tu, ada 10 surah, 10 ayat daripada 10 surah saya baca, kemudian ada zikir-zikir doa dia dalam 8. Jadi 18 ni saya gabungkan tiap-tiap kali selepas saya sembahyang. Sebab saya dapat amalan ni daripada guru saya dulu. Dia suruh baca benda-benda ni sebagai kekuatan diri, pelindung daripada gangguan dan sebagainya, istiqamah. Dan alhamdulillah Ustazah, setakat ni saya tak ada nak kata nak jadi pening, vertigo ke apa sebab tak tidur ke, tak ada Ustazah. Alhamdulillah saya dah tak tidur. Paling lama saya tak tidur 1 tahun 6 bulan. Allahu Akbar. 6 bulan. Itu paling lama jangka masa yang saya tak tidur. Saya masuk di hospital 30 hari saya masuk ward. 30 hari saya masuk ward di hospital, dan doktor tengok kenapa saya tak tidur, dan dia bagi saya makan ubat yang paling kuat untuk tidur pun saya tak boleh tidur. Bagi obat tidur paling kuat pun tak boleh tidur. Sekali dah habis ubat, dia tak ada dah kata dia. Jadi dia pun dah surrender. Jadi 30 hari saya sakit tu, saya tak boleh buang air kecil, saya tak boleh tidur, saya tak boleh apa lagi, macam-macam lah. Selama 30 hari saya operate, dan doktor kata apa yang dioperate langsung tidak ada benda yang perlu dibuang. Berbeza dengan di dalam MRI dan di dalam CT scan. Jadi ini bentuk sihir yang datang pada saya. Saya rasa benda tu kecil saja, ada orang lain yang lagi dahsyat pada saya. Tadi saya syukur saja sebab itu semuanya nak menghapuskan dosa-dosa saya. Saya ingat mungkin saya nak mati. Mungkin saya nak mati, Tuhan tak bagi saya tidur supaya saya sembahyang taubat. Jadi kalau saya tak ambil kesempatan tu, saya rugi. Mungkin saya hanya menyesal dalam kubur. Kenapa aku tak taubat hari tu sedangkan Allah dah tak bagi aku tidur. Patutnya aku ambil peluang tu. Jadi konsep ataupun prinsip itu yang saya pegang Ustazah. Kalau aku tak ambil kesempatan daripada sakit ini, nanti aku menyesal dalam kubur. Jadi sebab itu bila saya tak boleh tidur, saya rasa tak apalah, tak boleh tidur pun. Saya tak, nikmat tidur tu dah tak ada pada saya. Dia bukan insomnia ke apa ke, ini benda-benda yang bukan insomnia. Doktor pun tak tahu nak buat. Jadi saya ingat itu satu peluang yang Tuhan bagi untuk saya bertaubat. Mungkin dosa banyak kan, jadi ini peluang. Kalau saya tak ambil kesempatan, saya rugi Ustaz. Itu prinsip saya. Tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya pernah antara pertemuan yang pertama ada lebih kurang dalam 7,000 orang tengok kita ni Ustaz, campur Instagram dah 8,000. Masa pertemuan pertama saya dengan Al-Fadhil Ustaz Kazim ni adalah jumpa di satu rancangan TV. Rancangan program TV, rakaman Esro, saya tak ingat lah. Itu kali pertama saya jumpa. Maksud saya tanya Ustaz apa khabar? Lepas tu Ustaz kata Alhamdulillah sihat. Tak ada merungut, tak ada apa, sihat. Lepas tu dia kata cuma tak boleh tidur je lah Ustazah. Saya tanya, Datuk tak boleh tidur? Dah berapa lama? Dah berbulan-bulan. Saya tak puas hati Datuk cakap tu. Saya kata maksud Datuk tak boleh tidur tu, tak boleh tidur lama ke ataupun tak lena, tidur tak lena. Tak boleh tidur langsung. Tu yang saya pelik masa tu. Bila Datuk kata tak boleh tidur langsung selama berbulan. Allahu Akbar. Masya Allah. Maka Allah beri kekuatan yang berbeza kepada Ustaz, iaitu bertahan walaupun tak boleh tidur tapi masih lagi sihat, boleh kuat untuk melakukan kerja dakwah. Satu lagi kan, ini bukanlah sebab saya nak mengeluhkan apa-apa, cuma macam saya juga Ustaz kan, bila ada orang jemput ceramah online lalu mereka bagi sumbangan, sebenarnya hasil daripada sumbangan ceramah tu, itulah yang kami buat untuk bayar gaji pekerja. Kami staff sekarang ni 55 orang. Staff di bawah kami ni juga ramai ibu tunggal, asnaf fakir miskin yang kita ambil bekerja. Kemudian ramai yang dibuang kerja, datang beramai-ramai dibuang kerja. Antara yang kami pernah terima Ustaz, datang bukan lebih kurang 14 orang. Staff ni diberhentikan kerja oleh satu agensi yang mana sebenarnya staff ni dia jaga setiap orang 150 mu'alaf. 150 orang mu'alaf yang masuk Islam mereka jaga dari segi pergi mengajar kebajikan. Bila mereka diberhentikan kerja, mereka datang jumpa kami. Masa tu kami tak ada modal.
kami fikir, tapi bila datang kata ustazah, ambillah kami ustazah, bekerja dengan ustazah, kami tak kisah berapa. Tapi kami bukan fikir pasal kami sini memang ada anak, ada keluarga nak tanggung. Tetapi kami fikir bagaimana kami nak bekerja, nak jaga mu'alaf yang baru masuk Islam dalam 150 orang yang kami jaga. Jadi kami nak terus mengajar mereka solat, baca Quran, tapi kami tak ada modal. Kami nak bergerak duit minyak. Masa tu saya bincang, ni berlaku bulan 3 tahun lepas. Masa itulah permulaannya sebenarnya Allah buat secara paksa Ustaz. Allah memaksa kami datang sekumpulan yang ramai untuk bab kerja dakwah. Masa tu saya bercakap dengan suami, saya kata, bang kita kena ambil. Lepas tu suami tanya, kita nak bayar gaji daripada mana? Nak bayar gaji daripada mana ni? Sebab masa tu kita bekerja, seorang dua je pekerja pun cukup makan saja. Kadang orang ingat ceramah, merata dah glamour, orang bayar mahal. Tak juga. Subhanallah. Itu kadang orang kata ribu-ribu, kadang-kadang fitnah banyak. Kan? Tapi banyaknya kadang pergi orang bayar 100, 200, kadang pergi jauh ni, duit minyak pun tak lepas, itu biasalah kan ujian dalam berdakwah. Jadi masa tu fikir, tapi masa tu suami kata tak apa, kita ambil dulu, rezeki Allah akan datang. Dan memang benar Ustaz, bila kami ambil terima 14 orang, tiba-tiba staff jadi 15, 20, gaji memerlukan dalam 30k, 40k masa tu. Bersama dengan itu Allah berikan rezeki jualan buku. Satu, buku Sahabat Dunia Akhirat. Jualan luar biasa. Masa tu saya kata saya tak buat marketing, tapi saya percaya, saya yakin intasrullah yang surukum. Kamu bantu agama Allah, Allah akan bantu kamu. Sampai jualan buku tu dapatlah ratus ribu dan sebagainya, dan kami tak guna duit tu untuk personal dulu, kami kembangkan lagi kerja amal, kerja dakwah. Dan Allahu Akbar, tambah lagi, ramai lagi orang yang kena buang kerja datang jumpa, tambah sampailah sekarang 55 orang. Gaji saja dalam 120k, 120,000 sebulan tak kurang. Jadi kalau kami fikir, ya Allah, kalau fikir logik akal, macam mana kita boleh kan menyediakan berkongsi rezeki di bawah bumbu yang sama, tetapi kita yakin bahawasanya Allah lah yang memberi rezeki untuk setiap orang, dan kami tak patah belakang lagi dah. Maksud kita teruskan jalan, walaupun accountant setiap bulan tanya, Ustazah 5 hari lagi ni nak gaji ni, kita ada berapa je ni Ustaz? Ustazah tak cukup 50k. Saya kata yakin insya-Allah pertolongan Allah akan datang. Memang betul Ustaz. Lagi 2 hari 3 hari kan, ada je rezeki yang datang. Subhanallah, kadang-kadang rasa macam ya Allah, Allah nak uji tu kadang-kadang sampai saat akhir. Kamu yakin tak? Adakah kamu nak berhentikan pekerja? Adakah kamu nak potong gaji pekerja? Adakah kamu nak pergi meminta untuk bayar gaji pekerja? Tak, kami tak meminta juga. Tapi ada je jualan, tiba-tiba orang beli buku banyak. Tiba-tiba ada orang sekian-sekian. Masya Allah, pertolongan Allah itu datang. Allahu Akbar. Subhanallah, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sekali lagi sebenarnya saya nak mengajak kepada ramai yang hadir ni, lebih kurang dalam 7.1k, untuk sama-sama menyumbang kepada Madrasah Al-Barakah. Tuan-puan, Datuk Kazim, Ustaz Kazim, kita menuntut ilmu daripada zaman saya muda sampailah ni, berbagai ujian. Saya ingat ada fitnah yang sangat besar dah pernah berlaku pada Al-Barakah, pada Ustaz sendiri, yang berkaitan dengan penganiayaan terhadap pelajar madrasah. Bila saya jumpa Al-Fadhil Ustaz, rupanya kisah itu memang betul-betul fitnah. Walau bagaimanapun masih ramai orang yang mempercayai dan mengatakan itu adalah, benda tu adalah, perkara tu betul-betul berlaku di madrasah Ustaz. Dan masa saya jumpa Ustaz pada tahun lepas, saya kata, ya Allah, bagaimana Ustaz menghadapi fitnah yang memalukan, yang orang sampai hina, orang kutuk, orang caci, orang maki, sedangkan perkara tersebut sebenarnya benar-benar adalah fitnah yang dirancang, nak kata dirancang wallahualam, atas sebab mereka tu sakit hati dan sebagainya. Dan Ustaz tak ada beria mempertahankan. Masa tu saya ingat tak ada Ustaz buat press conference ke beria menjelaskan bahawasanya mahkamah telah berpihak pada Ustaz. Dan masa perkara tu clear pun, orang awam tak tahu sangat. Sampai saya pun tak nampak. Dan saya anggap perkara tu berlalu begitu je. Mungkin cerita tu tutup secara rahsia. Allahu Akbar. Jadi mungkin Ustaz nak cerita sikit lah. Sebagai kita pun tak boleh nak lama dah ni. Kalau Ustaz sudi, kalau Ustaz rasa sesuai, ataupun secara umum saja tentang perkara fitnah yang pernah sangat berat Ustaz lalui. Okey, silakan Ustaz. Masya-Allah. Memang
benda kalau kita tak buat, orang kata kita buat, memang kita sedih, kita nak marah, kita sakit hati. Itulah nama dia fitnah kan. Tapi saya nak kata apa, mulut orang, tulisan orang. Baru ni saya baca satu komen, aku tak boleh lupa, aku tak boleh maafkan si Kazim ni sebab sekolah dia ada penganiayaan budak-budak. Saya seolah-olah saya pula yang menganiaya. So bila saya menganiaya? Saya hantar je lah. Saya fikirkan banyak kerja lagi yang saya nak buat. Layan puak-puak ni, layan kerenah ni, memang tak ada kerja kita. Sebab tu saya, bila pihak-pihak yang berkuasa mengatakan tidak ada kes dan sebagainya, saya pun tak buat sidak akhbar, tak umum dia, sesedia je. Allah dah bersihkan, cukup lah. Itu lebih. Sebab yang bising-bising ni dia bukannya bantu kita pun. Kalau kita jawab pun ada perfaedah lantak dia. Yang kedua, ingat doa-doa orang yang teraniaya ini adalah doa yang mustajab. Allahu Akbar. Subhanallah. Budak-budak yang dituduh, anak-anak yang dituduh ni, mereka juga berdoa. Mak bapak dia kan juga berdoa. Subhanallah. Kalau dengan saya tak payahlah apa, sebab saya ni dosa banyak. Tapi budak-budak yang dituduh ni tak banyak dosa. Dia orang tuduh macam-macam kat budak-budak ni. Tak apalah, budak-budak ni berdoa tu terpulang pada Allah. Kalau nak kata pada saya, nak tuduh jahat pada saya, tak apalah, memang saya jahat pun, banyak dosa. Tapi ingat, budak-budak yang difitnah ini, mereka juga ada maruah, mereka juga ada mak bapak, mereka juga ada perasaan, mereka juga nak membesar. Tapi orang dah tuduh macam-macam, dia orang juga berdoa. Jadi takutlah orang yang kena zalim. Itu saja nak saya jawab. Allah Akbar. Ustaz, masa tu yang saya ingat bila Ustaz jelaskan bahawasanya mahkamah, siasatan semua mengesahkan dan bahawasanya kes tak berlaku dan ia adalah satu rekaan dan sebagainya. Lepas tu yang saya rasa sedih bila Ustaz cerita trauma dan trauma yang dilalui oleh yang dituduh. Maksudnya pelajar-pelajar yang dituduh melakukan perbuatan yang mereka tak lakukan. Jadi bagaimana maksudnya sekarang ni kan pelajar-pelajar tu pun dihina, diejek, dimaki sedangkan mereka tak buat pun perbuatan terkutuk tersebut. Jadi macam mana Ustaz menguatkan anak-anak pelajar ibu bapa tu? Sebab nama-nama mereka ni disiarkan di media oleh pihak-pihak tertentu. Sedangkan mereka itu adalah di bawah umur. Kalau ikut itu pun dah salah. Ya, mereka mengatakan tentang hak-hak kanak-kanak dan sebagainya. Tapi mereka juga tak menjaga hak-hak kanak-kanak ni. Mana boleh sebut nama budak-budak ni yang belum tertuduh dan sebagainya di media. Yang perlu disahkan. Jadi tambah budak-budak di bawah umur semua. Mereka juga nak membesar, mereka juga nak berkeluarga, mereka juga ada mak bapak, nak pergi sekolah, nak masuk universiti. Sebab tu budak-budak ni saya panggil, bagi semangat pada keluarga dan sebagainya. Dan saya kagum dengan dia orang ni, dengan mak bapak dia orang. Tak apalah Ustaz, kita jumpa akhirat saja. Allah. Panjang cerita di dunia ni, banyak cerita macam-macam mahkamah nak pergi. Kita jumpa di akhirat. Jadi saya bila sebut kita jumpa di akhirat lah dia orang ni Ustaz. Saya dah naik bulu umur saya dah. Saya takut tuan-tuan. Nak jumpa di dunia ni pun saya takut. Bayangkan di akhirat dengan fitnah yang memalukan, fitnah jahat ni. Macam mana kita nak menghadap di hari kiamat? Wallahu'alam. Allahu Akbar. Ustaz boleh Ustaz share doa apa yang kita boleh amalkan apabila kita difitnah? Kan sebab kita fitnah ni ramai orang kena fitnah. Jadi bila kita difitnah, apa amalan doa kita? Saya selalu ambil doa daripada Rasulullah bila ditimpa susah. Ada satu zikir yang Rasulullah sebut, la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arshil karim. Saya rasa doa ni saya tengok ada satu opah yang Ustazah Hasmah temu buat di Pahang ke di mana ke dia baca doa ni. Yang naik boat. Ya, betul. Dia sebut nama Ustaz. Jadi doa ni Ustazah, saya banyak ijazahkan pada orang. Sebab bila saya nak pergi ceramah, hujan. Saya baca doa ni, hujan berhenti Ustazah.
Ya, Allah. saya tengok ceramah di Padang tu hujan berhenti. Saya kata hujan turun. Saya kata pada jemaah jangan balik. Kita baca doa sama-sama. Semua ikut saya baca. Hujan berhenti serta-merta. Jadi banyak benda. Ya, saya hari tu tayar saya pancit dekat dengan Behrang, dekat dengan Rawang. Tayar pancit. Jadi saya nak pergi ceramah. Saya baca doa, ya Allah, tolong macam mana. Saya baca doa ni. Tiba-tiba satu van berhenti, dia bawa saya terus pergi ke tempat ceramah. Padahal tak ada siapa dah jalan tu tuan-tuan. Dia pun tak kenal saya pun tak kenal dia. Jadi Allahu Akbar. benda yang Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan yakin ni doa yang diajar oleh Rasulullah, yang dibaca oleh Rasulullah ni, kalau kita orang buat fitnah pada kita, orang buat zalim pada kita, ataupun kita berada dalam keadaan susah, baca doa ni tuan-tuan. Ya, sangat-sangat mustajab. Ustaz Saya- ulang lagi sekali doa tu. Kita nak Doa ikut dia- sama-sama. Ya, doa dia berbunyi La ilaha illallah La ilaha illallah al-azimul halim. al-azimul halim. La ilaha illallah La ilaha illallah Rabbul arshil azim. Rabbul arshil azim. La ilaha illallah La ilaha illallah Rabbus samawat Rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. wa rabbul arshil karim. Subhanallah. Setiap hari saya baca doa ni lepas mayang, saya baca doa ni sebanyak 3 kali. Lepas tu bila kalau saya ada ujian, ada masalah ke, insya-Allah saya baca doa ni, mudah-mudahan Allah tolong. Dan memang banyak sangat saya pengalaman yang pelik-pelik bila saya baca doa ni, insya-Allah. Kalau ceritakan jadi riak pula, tapi memadailah saya kata, tolonglah hafaz, tolonglah amalkan, jadikan zikir harian. Insya-Allah tuan-tuan akan rasa nikmatnya bila kita baca ayat ni, insya-Allah Ustazah. Allahu Akbar. Kalau kita meneliti doa tu, Ustaz, ia adalah rantaian daripada untaian daripada Asmaul Husna. Ya. Asmaul Husna. Bila Rabbil Azim, Rabbul Arshil Azim, Al-Halimul Azim, semua tu nama-nama Allah. Ya Azim, Ya Halim. Subhanallah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-namanya yang mulia, maka memintalah dengannya. Subhanallah. Jadi apabila kita dalam susah, dalam sedih, dalam apa juga keadaan, lalu kita menyebut-nyebut nama Allah, Allah lah yang maha tahu apakah keperluan kita. Soalnya dalam susah tu tak perlu kita spesifik. Ya Allah, aku tengah susah ni, tayar pancit ni, hantarlah ya Allah. Tak perlu kita mengatur-ngatur bagaimana Allah akan membantu kita. Cukuplah dengan kita menyebut dan memujinya dengan yakin, dengan tenang, dengan yakin terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dengan membaca doa tu. Wallahu alam Ustaz, saya lah yang jahil. Saya yang tak tahu doa tu. Subhanallah, saya pun akan cari dan insya-Allah kita sama-sama beramal. Ada kan? Tengok, Ustazah tengok doa tu. Masya Allah. Ini disebutkan, Masya Allah ni. Dah bagi. Nak cari. Sungguh dah. Okey. Jadi Ustaz, apa ni? Yang terakhir, Ustaz ada lagi yang terakhir. Tapi sebelum kita bagi Ustaz rehat kejap. Tadi Ustaz berkongsi apakah makanan yang Ustaz amalkan dan sebenarnya saya juga amalkan. Alhamdulillah kami, kalau orang tanya Ustazah, energetik kan, Ustazah tak penat ke sana ke sini buat kerja tu, urus anak, urus sekian-sekian, cik suami pun sama. Kalau ikutkan, kalau orang tanya, ada juga orang tak percaya Ustazah, dekat FB tu Ustazah tulis sendiri ke orang lain tolong tulis? Saya kata saya tulis. Ustazah ada masa? Banyak masa Ustazah. Saya kata nak kata saya banyak masa tak. Tapi saya selalu mencuri masa. Maksudnya, saya curi masa rehat, saya curi masa lapang, saya curi masa seolahnya pagi tu sampai malam memang bekerja. Sampai nak tidur tu kan bekerjalah. Subhanallah. Tapi saya yakin dengan apa yang Rasulullah tinggalkan kepada kita. Sungguh. Antaranya amalan pagi minum madu macam Datuk Kazim juga.
Lepas tu habbatus sauda menjadi amalan kami dan kami wajibkan juga untuk anak-anak. Kemudian minyak zaitun, Masya Allah. Dan kami juga beramal dengan 7 biji setiap pagi dengan kurma ajwa. Ya. Sebab ini hadis yang sahih, sahabat-sahabat pendengar sekalian. Dan bila kita baca kupasan alim ulama tentang hadis Nabi ini, kita akan bertambah keimanan dan keyakinan. Yang mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sesiapa yang makan kan, siapa yang memakan kurma ajwa waktu bukrah pada waktu pagi 7 biji, maka dilindungi, selamat ia daripada sebarang racun, maksudnya penyakit, bahkan wabak, racun ataupun sihir tidak akan terkena pada dirinya pada hari tersebut. Kemudian siapa yang nak tahu pendetailan tentang hadis Nabi ni, ada beberapa hadis Nabi, matan hadis berkenaan dengan kurma ajwa, boleh cari irsyad fatwa di bawah Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Boleh cari fadilat kurma ajwa, nanti keluar irsyad fatwa bagaimana alim ulama membahaskan hadis Nabi ni. Dan saya suka menukilkan kata-kata Imam Nawawi, antaranya ulama-ulama besar. Mereka menyebutkan umat Islam wajib beriman dengan zahir hadis ni. Kan? Yang zahirnya Nabi sebut apa? Kurma ajwa 7 biji. Allah akan lindungi daripada racun, penyakit ataupun mudarat, dan juga Allah akan lindungi daripada sihir. Jadi zahir hadis tu Nabi sebut begitu, dan ahli ulama menyebutkan antaranya adalah barakah daripada doa Nabi sendiri. Yang mana Nabi mendoakan terhadap kurma ajwa tu. Saya kan Datuk, bila saya sebelum ni saya maksudnya tak beramal sangat dengan kurma ajwa. Bila berlakulah wabak COVID-19 dan sebagainya ni, subhanallah. Dan bila kita kaji hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman, memang digambarkan akhir zaman akan berlakunya pelbagai penyakit, wabak dan sebagainya. Dan sebenarnya Nabi SAW meninggalkan untuk kita juga penawarnya, maksudnya protection. Ini bukan menolak ikhtiar pakai mask, duduk jarak, bukan menolak ikhtiar tu. Ikhtiar tu kita terima. Maksudnya suruh pakai mask, kita pakai mask. Suruh jarakkan, okey kita jarakkan. Ikhtiar-ikhtiar lain tu kita terima. Tetapi jangan sehingga kita memperlekehkan tentang peninggalan Rasulullah SAW untuk kita umatnya. Subhanallah. Rasulullah dah ceritakan akhir zaman akan berlaku sekian-sekian, dan Rasulullah telah pun menyiapkan untuk kita, meninggalkan pesannya untuk kita beramal dengan beberapa makanan-makanan yang boleh menguatkan kan antibody kita ataupun menguatkan diri kita. Bahkan bila saya tengok kupasan alim ulama tentang kurma ajwa tu, dan mereka menyebutkan sebenarnya antaranya kandungan kurma ni sendiri ada kehebatan dia. Kan bagaimana Rasulullah dan keadaan bertahan dalam tempoh berapa bulan dengan kurma, walaupun tak makan karbohidrat, tak makan gandum dan sebagainya. Kemudian sebenarnya kelebihan kurma ajwa ni bukan dari sudut kandungan dia saja, tetapi dari sudut subhanallah, dari sudut barakah kerana didoakan oleh Nabi SAW. Jadi memang pagi-pagi anak-anak kami dah tahu kena sediakan apa. Kan Umi mesti nak 7 biji, Abi pun nak 7 biji, dan masa nak makan tu saya selawat dan saya mohon ya Allah, moga barakah kurma ajwa ini yang didoakan oleh Nabi ini ya Allah. Maka Allah melindungkan kami daripada segala mudarat dan juga sihir. Sebab niat apa? Perlu sihat. Nak buat kerja amal banyak lagi, nak buat kerja dakwah banyak lagi ya Allah. Maksudnya kita nak hidup bukan untuk diri kita ni, tapi untuk menyambung perjuangan Rasulullah dan sebagainya. Untuk pengetahuan Datuk, kami baru saja menjual kurma ajwa. Ini bukan sebab Ustazah nak berniaga rupanya beria. Ada orang ramai marah saya sebab kami jual kurma ajwa yang murah. Kami mohon maaf sangat sebab Ustazah jual murah sangat sampai jatuh RM75 sekilo kurma ajwa. Dan kami jual tu kalau orang yang beli satu kotak memang jatuh RM75 sekilo. Biasa orang jual 110, 120. Ustazah, kenapa Ustazah letak harga rendah sangat? Datuk, saya kan bila tahu, bila yakin dengan kurma ajwa ni, kita cari pembekal yang kita beli jumlah yang banyak, yang mana boleh bagi harga dan kami up sikit saja. Dan saya kata niat saya ialah supaya kurma ajwa bukan menjadi satu kurma yang premium untuk orang kaya je boleh makan. Betul.
Kalaulah harga dia 121 kg, orang kaya je. Saya kata ini zaman yang sesama orang Islam kena bantu. Orang Islam mesti ada immune, umat Islam mesti kuat. Dan kalau kita kata ada vaksin pun untuk wabak COVID-19, kita tak tahu lagi wabak apa lagi akan datang. Mungkin lepas ni ada wabak lain lagi, ada wabak, takkan setiap kali tu kita nak dicucuk. Ini bukan anti vaksin, tolong jangan sebut Ustazah ni anti vaksin. Kan, ini sensitif Datuk kalau jadi macam ni. Cuma saya sampai petak saya fikir, bila ada wabak, okey kita cerita vaksin dan mungkin vaksin ni berkesan. Tapi akan datang apa lagi yang berlaku untuk keturunan kita. Saya kata kita kena beriman dan yakin dengan apa yang Nabi tinggalkan. Dan masa kami letakkan harga, kan, orang kata Ustazah tarik harga, Ustazah nak untung. Kau nak untung tak jual macam tu. Saya kata niat, kami betulkan niat dengan suami dengan pembekal supaya lebih ramai umat Islam boleh beramal dan menikmati kurma ajwa ni dalam harga yang mampu. Kalau kami fikir 75 kilo tu pun ramai yang tak mampu, kan? Ya. Ada juga yang tanya, Ustaz, kalau tak mampu kurma ajwa, kalau kami makan kurma yang murah, macam kami ada jual kurma yang paling murah, kurma apa nama ya? Rabiah tu RM10 je. Ada yang kami jual RM10 ada, RM15 ada. Dan alhamdulillah bila siapa baca isyak fatwa tu, ulama bincang, adakah perlindungan dari untuk sihir dan wabak ni hanya untuk kurma ajwa saja. Dan ada pendapat ulama mengatakan bagi yang tidak mampu, maksudnya tak mampu untuk kurma ajwa ni, apa-apa kurma pun boleh. Tapi niatkan berdoa, ya Allah mudah-mudahan dengan amalkan sunnah Nabi makan 7 biji pagi ni, mudah-mudahan Allah melindungi daripada racun, wabak, mudarat dan juga daripada sihir. Tetapi ada sebagian ulama kata ia hanya khusus untuk ajwa. Jadi ada dua lah pendapat. Ada kata dia umum, kurma lain pun boleh, tapi yang terbaik ajwa. Ada ulama mengatakan dia khusus untuk ajwa kerana Nabi ketika itu mendoakan untuk ajwa sahaja. Jadi bila sebut ajwa, orang tanya, ajwa aliyah tak Ustazah? Ya, kalau sebut ajwa aliyah lah, iaitu ajwa yang datang daripada Madinah. Masa tu Nabi doakan ajwa yang berada di di Madinah. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Itulah dia, tuan-tuan puan-puan sekalian. Mungkin Encik Suami ada nak sebut sesuatu. Saya sendiri dah banyak sangat cakap, dah malu dah dan segan dah. Okey, jadi Encik Suami apa-apa, Masya Allah. Alhamdulillah, setelah kita mendengar daripada perkongsian Ustaz Kazim, saya rasa banyak pengalaman yang dilalui itu boleh memberi sedikit motivasi kepada diri sendiri lah, insyaAllah. Sebab kita dipanjangkan umur, insyaAllah kami mendoakan Ustaz Kazim dipanjangkan umur, diberi kesihatan sebab memberi manfaat yang banyak kepada ummah. Alhamdulillah. Moga-moga kekuatan itu memberi kepada kami semangat juga untuk terus berdakwah walaupun ranjau perjalanan itu agak banyak, dan insyaAllah diistiqomahkan dan diikhlaskan niat kami. Yang keduanya adalah sama-sama kita menyumbang kepada Madrasah Barakah Ustaz Kazim ini, insyaAllah, di mana insyaAllah semua tahu bila kita memberi sesuatu yang kita sayang dalam kehidupan kita, insyaAllah Allah akan ganjarkan dengan ganjaran yang paling mahal, iaitu syurga, ajrun karim. Allah kata dalam surah dalam Al-Quran, man zalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Maksudnya barang siapa memberi pinjaman yang baik di jalan Allah, insya-Allah Allah akan memberi ganjaran, iaitu berbentuk ganjaran yang paling spesial, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi insya-Allah sama-sama kita menyumbang kepada pembangunan dan kesustenan, kelangsungan Pondok Al-Barakah, insya-Allah. Moga-moga ada manfaat, ramai yang mendapat manfaat di sana. Orang-orang yang ingin belajar, orang tua, insya-Allah moga-moga ada manfaat untuk kita jugalah dengan saham kita, insya-Allah. Subhanallah, Datuk kena buat penggulungan, Masya-Allah. Terima kasih. Subhanallah, sekejap saya terfikir insya-Allah nanti kita bincang, Datuk, bagaimana kita boleh bekerjasama untuk kurma tu, sebab kita tahu bulan Ramadan nanti kurma. Mungkin insya-Allah cara kami cuba bantu Al-Barakah, kita akan hantar kurma, maksudnya wallahualam banyak yang mana Al-Barakah boleh jual dengan harga yang murah juga, dan kita bagi rendah lagi pada Al-Barakah, Masya-Allah. Dan kita akan nanti kita bincang, Datuk. Dan sebagai kesimpulan daripada saya,
Saya sebenarnya tadi minta staff cari sumber hadis Nabi berkenaan dengan zikir yang doa yang Datuk kongsi tadi. Masya Allah, subhanallah. Alhamdulillah malam ni saya dapat ilmu yang sangat berharga. Saya dengan kejahilan sebelum ni saya tak tahu dan tak pernah terjumpa dengan doa ni. Rupanya ia adalah satu doa daripada riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Hadis riwayat Bukhari 6346 dan hadis riwayat Muslim 2730. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, subhanallah, Nabi SAW, jika beliau tertimpa kesulitan yang besar, beliau selalu berdoa. Subhanallah. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah bila ditimpa sesuatu ujian yang berat, kan, tertimpa kesulitan yang besar, Nabi bersabda, Nabi berdoa dengan doa yang Ustaz ajarkan kita tadi, iaitu la ilaha illallahil azimil halim, la ilaha illallahi rabbil arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil karim. Yang bermaksud, tiadalah sembahan yang benar melainkan Allah yang maha agung lagi maha penyabar. Subhanallah. Tiada sembahan yang benar selain Allah Rabbul Arsh, kan, pemilik arsh yang agung. Tiada sembahan yang benar melainkan Allah Rabb, iaitu Tuhan langit dan bumi, dan Tuhan Rabb, pemilik. Rabb ni juga membasuh pentadbir arsh yang mulia. Subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian bila saya baca penjelasan ni, di dalam satu artikel ni menceritakan banyak sangat kisah-kisah ajaib yang dilalui oleh para wali Allah, alim ulama yang beramal dengan doa ni. Antaranya Al-Alama Ibnu Battul rahimahullah, Abu Bakar Ar-Razi dan sebagainya. Diceritakan banyak oleh para wali Allah, alim ulama yang beramal dengan doa ini, keajaiban-keajaiban yang berlaku dalam kehidupan mereka. Jadi tak pelik kan apabila Ustaz cerita, Ustaz juga melalui pengalaman yang pelik, kan, yang maksudnya dari sudut logik akal tak boleh menjawab, kan. Tiba-tiba ada orang tak kenal muncul apa semua, wallahu alam, kita tak tahu kan Allah utuhkan manusia ke malaikat, wallahu alam, itu kuasa Allah. Allah tidak ada halangan untuk melakukan apa saja. Jadi tuan-puan sekalian boleh cari dalam internet sumber doa yang mana boleh cari mungkin tajuk doa apabila Nabi ditimpa kesulitan yang besar. Akan keluar doa ni. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Datuk Kazim Milas. Saya mohon maaf salah silap, kan, sebagai orang muda dan sebagainya, tutur kata, bicara dan sebagainya terlebih cakap. Kami pun mohon maaf. Terima kasih kepada Tuan Guru kami Datuk Ustaz Kazim Ilyas, dan kembali kesudahannya kepada Ustaz. Masya Allah. Terima kasih pada Ustazah, terima kasih pada Ustaz Tengku. Banyak berkongsi nasihat, pengalaman, berkongsi idea. Mudah-mudahan tuan-tuan yang mengikuti program kami pada malam ini dapat manfaat bersama. Jadi kita doakan kepada ustaz dan ustazah dan seluruh tim mereka diberikan kesihatan, dilapangkan urusan, dimudahkan segala-galanya. Jangan jemu, jangan takut di dalam berdakwah. InsyaAllah tentang Rasulullah, InsyaAllah Allah akan tolong. Jadi saya juga ucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton-penonton FB. Agak terlewat kami mula tadi dan lewatlah habisnya. Jadi saya minta maaf jika terkasar bahasa. InsyaAllah kita jumpa lagi Ustazah, jumpa lagi Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak ada seseorang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Insya Allah.